keseluruhan kerajaan yang patut diubah. Nah, itu sebab bukan sebelum tu. Sebab saya tahu ramai juga orang minat KJ ni, kalau kodon dia betul-betul apa, tall, dark and apa. Bukan soal tu lah. Ini sekarang kita sedang menghadapi hidup atau mati lah KJ. Ini bukan waktu kau nak action, kau punya kau smart dan sebagainya lah. Kan? Macam saya cakap tadi, ini pandemik, ini global pandemik, keadaan yang luar biasa. Rakyat sama-sama nak bantu, kan? Tapi kau buat action. Apa guna kalau darurat kalau kau tak boleh bypass birokrasi? Orang marah, orang sebut kerajaan gagal. Sebagai contoh hari ni, 3 hari sudah keluar di portal Malaysia Kini laporan berita yang mana Badan Bertindak Imunisasi Kebangsaan CITF, COVID Immunization Task Force, mengiyakan apa yang disebut oleh Dr. Siti Mariah oleh Kerajaan Negeri berkenaan dengan bekalan vaksin yang sampai ke negeri Selangor sehingga 1 Jun, yang mana CITF mesti datang kuasa ataupun komiti ataupun kumpulan yang dikepalai oleh menteri yang konon-kononnya paling terror sekali, yang paling pandai sekali, Khairy Jamaluddin, claim mendakwa Selangor dah terima sehingga 1 Jun hampir 2.9 juta vaksin. 3 hari sudah bila maklumat ini keluar, Exco Kerajaan Negeri Selangor Dr. Siti Mariah menafikan dan menyatakan bahawa sebenarnya sehingga 1 Jun Jabatan Kesihatan Negeri Selangor baru saja menerima hanya sekadar 615,000 vaksin. Ni yang saya nak cakap ya. KJ punya tim kata Selangor dah dapat 2.9 juta. Walhal Selangor baru terima 615,000. Berapa banyak tu beza tuan-tuan? 2.3 juta bezanya. Ini dia bercakap soal negeri Selangor, inventory negeri yang paling ramai penduduk, 6.5 juta. Inventory negeri yang paling crucial. Kalau ada budak-budak KJ, dengar pada malam ni, tolong beritahu dekat KJ. Ini baru cerita inventory. Inventory pun dia punya beza, dia claim Selangor dah dapat 2.9 juta. Padahal baru sampai 615,000. Ni negeri paling crucial. Negeri yang paling tinggi pergerakannya. High mobility. Mobility penduduk yang paling tinggi. Populasi penduduk yang paling tinggi. Orang cari makan pun ramai. Paling tinggi dekat Selangor, Kelang Valley ni. Inventory pun ada masalah. Ini tim KJ. Tolong beritahu dekat KJ Jamaluddin. Bila NGO, Persatuan Perubatan Teguh, nak ajukan pandangan, ada yayasan nak minta beli vaksin sendiri, ada kerajaan negeri nak beli, nak mohon, nak minta tolonglah bantu, kita nak cepatkan, nak bantu federal, berbulan-bulan dulu, apa dia jawab? Ni KJ ni, nak beritahu kalau ada orang KJ, kalau ada budak-budak KJ, ada budak-budak KJ dengar pada malam ni. Ini menteri kau buat. Bila Anwar Ibrahim cadangkan, bagilah satu vaksin dulu, tak diendahkan, dibuat tak tahu dan sebagainya. Bila ramai lagi lah, bukan soal Anwar Ibrahim membebel setiap minggu, Anwar Ibrahim membebel pasal vaksin, pasal SOP dan sebagainya. Ramai lagi orang lain, badan-badan profesional dan sebagainya yang cuba nak engage kan. Tapi macam mana sikap Khairy Jamaluddin yang konon-kononnya diingat dia terror? Ini pandemik. Seluruh dunia tak pernah hadapi pandemik macam ni. Kau tak boleh buat seorang-seorang. KJ, kau dengar sikit. Kau tak boleh buat seorang-seorang. Orang nak tolong. Buka. Tolong. Bantu. Cepatkan. Mudahkan. Bukan beri jawapan birokrasi. Inventory Selangor pun salah. Dan hari ni, kita semua tuan-tuan boleh tengok sendiri. Dulu Yang Maha Mulia Sultan Selangor sendiri mengeluarkan kenyataan melalui Sulit Baginda bagaimana Tuanku Sultan Negeri Selangor kecewa. Macam mana boleh negeri yang paling ramai penduduk 6.5 juta, segala menteri-menteri pun ada dia punya keluarga dekat Selangor ni, tinggal pun kat Selangor ni, mobility yang paling tinggi setakat 1 Jun
vaksin yang diterima baru 600,000 daripada 6.5 juta. Berapa persen tuan-tuan? Tak sampai 10% vaksin yang diterima di negeri Selangor. Yang negeri yang dikutuk hari-hari oleh itu orang-orang segelintir orang lah. Selangor gagal mengurus COVID data paling tinggi dan sebagainya. Walaun betul, walaun. Saya minta, ini bukan soal tuan-tuan nak sokong Abah ke, nak sokong siapa ke. Sekarang ni kita sedang berhadapan dengan hidup dan mati. Kita sedang berhadapan dengan pandemik, kan? Kepada menteri yang konon-konon paling handal sekali, inventory Selangor pun kau salah kira sampai 2.3 juta berbeza. Bila orang nak tolong, bila orang nak bantu, bila orang nak bagi cadangan, dia bagi jawapan birokrasi seolah dia lah paling konon-konon lah dia lah paling handal, paling bijak. Tuan-tuan, ini yang sebab rakyat marah. Jangan ingat kerajaan gagal ni di propa oleh Syed kita punya moderator malam ni, ataupun Khairil, ataupun Y, ataupun Zack Rostah. Bukan. Ini manifestasi rakyat sendiri yang keluar. Saya bagi contoh. Kan? KJ. Nama kita KJ. Hey, saya dah ambil vaksin lah. Ni, tengok ni. Saya dah ambil vaksin. Tengok ni, saya dah ambil vaksin. Saya dah ambil vaksin tau. Saya dah ambil vaksin 5 hari bulan. Rakyat ni bersungguh-sungguhlah menunggulah vaksin ni. Bila keluar program opt-in ni, nasib baiklah orang rumah saya, kita orang adik-beradik semua berlumba-lumba tunggu depan komputer nak dapat vaksin ni macam pengemis lah. Ni nak dapat vaksin ni. Dia punya handal, dia kata bulan April, KJ kata apa? Bulan April dia kata apa? Kita akan by year end kita akan selesai 80% rakyat akan dapat vaksin. Ini rakyat ni, ini bulan 5 ni. Ini bergebut-gebut rakyat ni. Bergebut-gebut KJ ular. Nampak marah betul Bajona ni. Kita betul moderator, saya nak tambah sikit sila. Tak habis lagi masa KJ ni. Okey, tuan-tuan. Sambung. Kita semua setuju kecepatan program vaksinasi akan menjadi faktor utama pemulihan ekonomi. Kita dah tengok di Amerika, di England dan sebagainya. Kecepatan vaksinasi faktor utama pemulihan ekonomi. Kita terima benda tu. Sebab tu pada seawal, saya rasa tak silap saya, seawal bulan Januari atau Februari mungkin, Kerajaan Negeri Selangor tulis surat recommendation daripada Selangor Task Force, MB tulis surat kepada KJ, katanya minta mohon nak kita duit lebih sikit, kita boleh lah bantu, kita nak beli vaksin sendiri, dan mungkin MB jika negeri boleh gunakan vaksin yang kita beli sendiri itu untuk bagi frontliner, mungkin AJK masjid, surau, guru-guru sekolah dan sebagainya. Itu mungkinlah itu ada dalam perancangan Menteri Besar dan Kerajaan Negeri Selangor. Apa jadi pada surat yang Menteri Besar? Ini cerita memang dah habis, tapi saya nak ulang balik. Saya sakit hati, kan? Saya sakit hati. Kamu tahu kamu dah lambat. Kerajaan negeri atau pihak lain yang ada sedikit kemampuan hulurkan tangan. Okey, kita nak bantu ni. Kita tahu kamu dah target dah lari jauh, kan? Apa lagi kita negeri Selangor ni memang negeri yang paling ramai. Kita nak tolong ni, kita tahu kita paling ramai. Kes pun paling banyak. Kita nak beli vaksin sendiri, kan? Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan hari ni, siapa tahu berapa harga vaksin sebenarnya? Tak ada. Siapa tahu? Bila Anwar Ibrahim sebut, dia kata Anwar Ibrahim tak pergi mesyuarat PAC dan sebagainya. Apa masalahnya ni? Apa masalahnya? Apa rahsianya harga vaksin? Apa rahsianya harga vaksin? Ada budak KJ malam ni, tolong cakap. Tak boleh ke dia cakap berapa sebenarnya dia spend satu vaksin? Apa masalahnya? Kerajaan negeri minta berbulan-bulan surat tu terpeluk katanya ke MKN. Bila Anwar sebut berulang kali, akhirnya barulah dia kata okey boleh beli direct lah, apalah sebenarnya. Akhirnya melalui Pharma Niaga ataupun
ejen ataupun apa ni yang dilantik oleh Sinovac dan sebagainya. Itu pun saya nak tanya, apa masalahnya? Kenapa KJ kita dengar cerita kat negeri Selangor nak beli vaksin ni dah, saya rasa kawan-kawan dah 2 bulan atau 3 bulan. Apa masalah ni KJ? Tak boleh kau tetapkan harganya? Apa masalahnya? Ini vaksin ni. Negeri Selangor nak keluar duit sendiri. Apa masalahnya yang tak boleh nak tetapkan harga vaksin ni? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Kau tahu kau dah apa nama ni? Kita dah, rakyat dah panik. Rakyat panik. Tuan-tuan yang dengar ni tahu rakyat macam mana rakyat panik mencari vaksin sekarang ni. Rakyat panik. 1 bulan 2 bulan ni kita boleh nampak rakyat dah panik mencari vaksin, kan? Bila kerajaan negeri nak beli, surat dipendamkan, bila kita bongkarkan, kita bangkitkan, baru disebut, tapi dia bagilah jawapan birokrasi. Kita dengar cerita Selangor nak beli vaksin dah kurang-kurang dah 2 bulan. Minggu lepas MB sebut lagi dah untukkan 200 juta. Saya nak tanya KJ, apa masalah ni yang kau tak boleh panggil Paman Niaga dekat negeri Selangor, selesaikan berapa harga vaksin? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Baik John. Saya nak pergi kepada Zack. Sementara Jonas redakan kemarahan dia tu, kita pergi kepada Zack dulu. Sementara Jonas redakan kemarahan dia. Kejap lagi bang, kita balon lagi KJ. Kejap lagi kita bagi ruang lagi Jonas balon KJ. Sekarang saya nak pergi kepada Zack dahulu. Nampak Jonas macam ada sesuatu yang nak diperkatakan. Saya rasa masalah vaksin ni masalah yang cukup besar. Kita pun, tuan-tuan pun hari-hari masuk berita. Kita tengok macam mana kita ada, saya rasa dalam 3 minggu sudah tengok kat WhatsApp di United Kingdom. Dia buat vaksin kat mana? Kat masjid. Dia buat vaksin dekat masjid. Tujuan dia apa? Untuk bagi keselesaan kepada kepada yalah orang-orang yang mungkin ada was-was dan sebagainya. Itu di negara di United Kingdom tu kan. Kita kat sini kita tahu dia keluar data Kelantan, saya ingat 2 minggu sudah 10,000 tak. Apa ni yang dapat temujanji tak pergi. 10,000 di Kedah, 9,000 di Perak, 3,000 di Perlis. 5% saja yang turnout di Melaka 5% saja kan. Jadi dah start lah orang cakap ni rakyat, kumpulan anti-vax pun ramai, rakyat pun tak peduli sangat tentang vaksin dan sebagainya. Kita, tuan-tuan, kita pun tahu kat kampung, kat kampung ini kita anak-anak semua kat KL dah tak boleh balik kampung. Mak bapak itulah, mak bapak kita dekat tinggallah mak bapak kita. Kalau ada adik-beradik yang duduk dekat kampung, boleh juga kan. Kalau yang tak ada semua anak-anak di KL macam mana kan? Akhirnya rakyat juga yang salah. Rakyat tak sedar, rakyat tak ada kesedaran, rakyat banyak alasan, rakyat tak ada takut, ni semua kan. Tak ada kita tengok, kita baca di United Kingdom dia buat dekat masjid. Kan? Saya ingat tuan-tuan, cadangan ni, recommendation daripada rakyat di Malaysia ni, baik rakyat perseorangan individu maupun kumpulan-kumpulan perubatan, maupun kumpulan-kumpulan masyarakat, maupun kumpulan-kumpulan NGO, macam-macam rakyat dah cadangkan kepada KJ. Macam-macam. Saya tuan-tuan, minta maaf, I'm very personal, saya sangat personal dengan KJ. Orang bagi cadangan kat dia macam-macam. Bukan saya berbebel malam ni, rakyat dah bagi macam-macam cadangan, macam-macam pandangan, macam-macam kaedah. Tambah John, tambah. John, jap. Sebelum Omar menambah, saya nak tanya John. Tapi saya adakah KJ? John. Sabar. Adakah KJ yang patut diubah atau keseluruhan kerajaan yang patut diubah? Itu sebab bukan sebelum tu. Sebab saya tahu ramai juga orang minat KJ ni kalau kodon dia betul-betul apa tall, dark and apa. Bukan soal tu lah. Ini sekarang kita sedang menghadapi hidup atau mati lah KJ. Ini bukan waktu kau nak action, kau punya kau smart dan sebagainya lah. Kan? Macam saya cakap tadi, ini pandemik, ini global pandemik, keadaan yang luar biasa. Rakyat sama-sama nak bantu, kan? Tapi kau buat action. Apa guna kalau darurat kalau kau tak boleh bypass birokrasi? Sinopharm sampai ke hari ni saya tak tahu dah
NPRA dah selesai ke tidak pendaftaran Peninsular. Ini apa guna darurat kalau kau tak boleh bypass birokrasi? Apa guna darurat kalau tak boleh bypass birokrasi? Ini darurat politik. Ini tak faham. Tuan-tuan, sebab itulah kita rakyat ni keluar manifestasi kerajaan gagal tu, itu ikhlas. Itu ikhlas. Bukan dicucuk-cucuk oleh Pakatan Harapan sebagainya. Tidak, itu ikhlas. Oleh Syed. Ni saya nak bagi tahu. Kita tahu hari ni menteri apa yang menguruskan vaksin ni, kan? Hari tu bila rakyat salah bila hari tu yang bila second batch opt-in punya program untuk AstraZeneca gitu. Berapa juta itu hari? 1 point berapa juta? Zack? Yang dia buka hari tu? Berapa Kemudian kita pun tahulah tak sampai setengah jam ke. Sejam setengah ke dah selesai. Kemudian dah sistem crash dan sebagainya. Lepas tu bila ada yang keluar dapat kat duduk bermastosin kat Selangor, kena pergi ambil kat Johor dan sebagainya. Apa kenyataan dia? Dengan sombongnya dia kata apa? Jawab dia kata apa? Dia kata rakyat salah pilih. Kau tak nampak ke video orang tekan ni tak boleh. Tak nampak ke? Dia salah ke rakyat juga yang kena salah. Rakyat juga. Apa ke gila rakyat kita duduk Selangor nak pergi ambil vaksin kat Johor Bahru. Masuk akal ke tuan-tuan? Masuk akal. Ni dia sikap Khairi Jamaluddin. Saya minta tolong kalau ada macai-macai Khairi Jamaluddin ni, tolong bagi tahu pesan kat Khairi Jamaluddin. This is not the time for you untuk tunjuk kalau korang kau smart. This is time to work hand in hand, sama-sama. Rakyat nak tolong, kau bagi, kau buka jalan, kau buka ruang. Bukan kau belagak sombong. Ini hidup dan mati rakyat. Bukan kau belagak sombong. Sampai hari ni susah. Kita nak bagi tahu berapa harga vaksin satu pun dia tak boleh bercakap. Zack. Moderator kita. Kenapa moderator? Apa dia, John? Moderator, kita kena hari-hari kita kena ingatkan. Kita bukan ini kita marah-marah ni bukan saya saja. Tuan-tuan boleh tengok, pergi dekat website Jawatan Kuasa Khas Jaminan Bekalan Vaksin. Cuba tengok. Berapa ramai yang dah terima komplit. Bukan satu dos, komplit 2 vaksin. Dah sampai 5% belum daripada populasi kita. Itu real ni. KJ ni. Saya nak cakap dengan tuan-tuan, kita ni setiap saat, setiap minit, setiap jam ada yang di ICU. Baik di Hospital Sungai Buloh dan hospital seluruh negara. Kita bercakap ni, setiap kita bercakap, minit, jam, hari, ada yang di ICU, ada yang menunggu waktu, tak boleh survive dengan virus ni. Tapi kita tengok macam mana tindakan Menteri Vaksin ni. Daripada hari, saya kira dah lebih dekat hampir 2 minggu, daripada hari dia kata okey, Selangor boleh berurusan sendiri tentang vaksin ni, okey kita bagi kebenaran. Dah dekat 2 minggu dah. Sedar tak sedar dah 2 minggu, saya rasa paling tidak dah 2 minggu. Ni. Padahal ni rakyat ni 1 minit, 2 minit, 3 minit, setiap setengah jam, setiap 1 jam, mungkin setiap 6 jam ada yang meninggal ni. Tengok apa urgensi ni? Apa urgensinya? Apa yang mereka lakukan? Apa yang Khairi Jamaluddin sedang lakukan? John nak jawab, nak tambah sikit. Bukan sebelum Toma. Tuan-tuan, saya kawan-kawan yang dengar, kalau ada orang UMNO baik yang dengar, penyokong baik tak ada parti ataupun berparti dengar, tengok. Inilah ini. Hari ni saya dan kawan-kawan ni terpaksa macam ni. Kalau macam orang gila yang bercakap ni, cakap dengan menteri, kan? Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang, dia terpaksa buat live press conference atau recorded press conference seminggu 2 kali untuk bercakap, untuk mengulas, untuk bagi saranan, untuk bagi cadangan. Kan? Ini sebabnya apabila apa yang Omar cakap tadi, apabila parlimen, tempat pertanggungjawapan tu tak dibuka. Ini sebabnya tuan-tuan. Dan saya faham, tuan-tuan kata, okeylah nanti ada orang nak rampas kuasa minum, tolak tepi tu dulu. Tuan-tuan, ini haprak ni negara kita ni, parlimen tak dibuka, kita nak bercakap soal hidup dan mati rakyat, Ketua Pembangkang yang dipilih, yang menang dipilih oleh rakyat, terpaksa buat press conference. Nak cakap ni, nak cerita pasal vaksin, nak cerita pasal harga vaksin, nak minta cepatkan.
nak minta menteri supaya tingkatkan strategi, betulkan balik strategi, re-strategize dan sebagainya. Terpaksa bercakap melalui press conference. Itulah dia, hapraknya. Teruk je kita, tuan-tuan. Teruk je kita, tuan-tuan. Lepas tu saya cakap, tuan-tuan, sedang kita bercakap ni, berapa ramai di ICU dan sebagainya. Ataupun yang menunggu nak masuk ICU. Sedang kita bercakap ni. Sedang kita bercakap ni berapa ramai yang di ICU ataupun yang nak masuk ICU. Ini sebab tu saya kata, ini bukan memberi jawapan birokrasi. Buat apa kau ada darurat kalau kau tak boleh bypass birokrasi? Buat apa? Tadi saya dah sebut tadi, mungkin yang baru dengar, baru dengar. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku hari ni. Tuanku Sultan Selangor terperanjat dan baginda sedih, murka. Bagi macam mana negeri Selangor, negeri yang paling ramai penduduk 6.5 juta, negeri yang mobiliti penduduknya paling tinggi di Malaysia, negeri paling ramai, negeri paling padat, sehingga 1 Jun akhirnya dibetulkan oleh kerajaan negeri, kita baru terima, negeri Selangor baru terima 600,000. Tim KJ claim dah terima hampir 2.9 juta. Akhirnya dia mengaku dia silap. Memang apa yang Selangor sebut tu betul. Hanya baru terima 600,000. Penduduk ada 6.5 juta. Hari-hari orang cakap Selangor tinggi. Dia kira vaksin pun, inventory vaksin kat Selangor pun, dia boleh silap kira sampai 2.3 juta. Itu sebab hari ni Sultan Selangor pun tegur tentang berkenaan ni. Ni, Khairy Jamaluddin, jawablah. KJ, jawablah. Jangan bukan hari ni, sekarang bukan waktu kau nak tunjuk smart. Kerja sama dengan semua orang. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan tanya KJ. Kalau KJ dengar pada malam ni, berapa banyaklah engagement yang pasukan KJ dah buat. Engagement dengan civil society. Engagement dengan persatuan-persatuan perubatan. Berapa banyak syarat meeting, perbincangan yang dia dah buat. Rakyat ni bagi cadangan lah. Macam-macam cadangan dah rakyat bagi. Tak payahlah registration, bagi je lah, buka lah masjid ke apa ke, buka klinik kesihatan ke, klinik swasta ke, bagilah rakyat pergi untuk ambil vaksin. Saya nak tambah sikit. Tambahlah. Okey. Dek. Tambah. Boleh tambah sikit Dek macam ni. Yang saya nak sebut tu bukan sekadar rakyat nampak benda tu masalah. Sebenarnya kerajaan negeri pun nampak benda tu bermasalah. Sebagai contoh macam mana pengurusan COVID itu sendiri, vaksin to be specific. Negeri Sarawak, dia melalui ketua menteri, JPS ni dia tahu betapa orang kata sangkaknya pemikiran, tak tahu nak katalah Perikatan Nasional ni kan. Sebab kalau dia tak bergerak sekarang, GPS akan terkesan dalam pilihan raya negeri. Sebab beban yang berlaku dengan kerajaan hari ni, dia turut pikul sama. Macam mana UMNO kena pikul apa yang berlaku sekarang, beban dalam kerajaan Perikatan Nasional ni, begitu juga GPS. Jadi apa GPS buat? GPS dia cadangkan supaya dia kata dia nak tukar strategi. Berbanding daftar dulu, kemudian baru divaksin, dia nak tukar strategi, vaksin dulu. Rakyat keluar dulu, pergi vaksin, kemudian dah vaksin, baru daftar. Kemudian baru dapat dos kedua. Itu benda yang kerajaan negeri Sarawak pun nampak ada masalah dengan pengurusan COVID. Kalau betul, follow je lah kan. Tapi dia sendiri pun nampak ada permasalahan. Tapi kalau kita rakyat biasa tegur, siapa kau? Omar nak tegur, siapa Omar? Siapa? Saya nak sentuh. Saya dia tak boleh sentuh sebab saya YouTubers. Kan? Tapi kalau macam kita nak sentuh, siapa kita? Kan? Tapi kerajaan negeri pun dia nampak apa yang kerajaan Perikatan Nasional ni buat ada something wrong, dan dia buat something yang berbeza. Jauh berbeza berbanding yang susah nak daftar, tak boleh, nak itu tak boleh. Tapi boleh ke saya nak tambah sikit? Sebab Khairil sebut tentang ekonomi tadi. Nak tambah sikit je ekonomi. Boleh sila Omar. Set macam ni. Tak, sebelum tu Omar tambah sikit ni. Yang paling palat sekali. Bila rakyat kritik, saya minta maaf, saya tegur. Bila paling palat sekali bila rakyat kritik, tegur pasal isu vaksin. Kena tangkap. Kena tangkap. Apa benda ni? Apa ni cerita pasal mati hidup orang lah. Come on lah. Ni mati hidup orang lah. Tegur. Pasal isu vaksin. Pasal The Legend John. Balonlah speaker sekali tadi. Sila John.
Saya macam inilah kawan-kawan yang dengar malam ni. Tak kira lah siapa pun yang kawan-kawan sokong. Kalau ada orang, siapa-siapalah yang dengar malam ni, tak kira lah sama ada anda menyokong mana-mana parti politik atau tak menyokong mana-mana. Ataupun memang ramai saya kata yang jijik dengan orang politik pada hari ni kan, meluat kan. Faham? Kan, saya boleh terima, kan. Mungkin saya sebagai orang politik saya boleh terima, faham kan. Tapi satu hal yang kita kena ingat, macam kawan-kawan saya sebut tadi, tuan-tuan, hari ni adalah manifestasi tadi yang kawan-kawan saya sebut, baik daripada Y, Khairil, Omar dan sebagainya, Zack, semua sebut benda yang sama, scheme of things. Hari ni kita apa yang kita lalui di hari ini adalah yang akhirnya kita sebut kerajaan gagal, kerana kerajaan ini kerajaan yang didirikan yang kawan-kawan saya sebut scheme of things. Dia bukan melalui pilihan raya, dia menang, dia dibentuk melalui macam Khairil sebut tadi, dia nak jadi Perdana Menteri, okey, kau sokong aku, okey, aku akan bagi sebagai tawaran, aku bagikan kau jawatan ni. Tuan-tuan, ini asas kerajaan hari ini. Bukan, tuan-tuan, jangan kawan-kawan, tuan-tuan ingat benda ni benda yang kecil. Benda ni besar. Ini asas bagi sebuah kerajaan. Bila kerajaan tu, kerajaan macam gini misalnya, contoh yang depan mata kita ni. Didirikan kerana atas paksi apa? Foundation dia. Asas dia apa? Aku nak duduk sini nombor satu, kau sokong aku bagi kau ni. Ini asas dia. Bukan kerana melalui mandat. Dia berbeza dengan kerajaan yang berdiri, yang terbentuk melalui undi yang diberikan oleh rakyat. Beza dengan kerajaan yang dibentuk melalui apa yang kita panggil scheme of things. Maka sebab itu tuan-tuan, saya nak beritahu. Tuan-tuan ingat balik. 2 minggu sudah. Interview, Perdana Menteri menginterview, katanya live, tapi orang nampak je netizen punya cakap kan, tengok jam nampak pukul apa kan. Dia kata no more lockdown. 4 hari lepas tu terus total lockdown. Takkanlah pada mesyuarat MKN ketika dia pada minggu sebelum tu, takkanlah tak ada cadangan nak minta total lockdown. Pasti dah ada cadangan total lockdown, kan? Tapi ada pula dia dengar pandangan orang lain pula. Tujuan apa? Mungkin kerana nak menjaga kepentingan kelompok kuasa dan sebagainya. Ini masalah yang kita hadapi, yang kita warisi kerajaan yang ada pada hari ini. Apabila dia terbentuk melalui pengagihan kuasa, melalui scheme of things tadi, bukan melalui mandat. Bila dah, okey, saya faham. Okey, kita ada setengah yang mahukan total lockdown, ada yang nak kita kena seimbangkan dengan pemulihan ekonomi dan sebagainya. Saya faham. Tapi bila okey, baiklah, dia dah U-turn 360 darjah, U-turn pakai PDF, okey, tak apalah, kan? Dia umumkan total lockdown. Bila dah umumkan total lockdown, lepas tu 2 hari, 3 hari lepas tu keluar. Tiba-tiba 100,000 syarikat yang diluluskan, 100,000, harga tu makin meningkat. Inilah dia, tuan-tuan. Ini Perdana Menteri yang kita ada, ketua kerajaan yang kita ada. Bila dia asas dia duduk di situ, bukan kerana mandat rakyat, tapi kerana scheme of thing tadi. Aku duduk sini, kau kena sokong aku ni. Kau sokong aku, aku bagi kau ni. Jadi bila maka dia tak dapat keputusan. Dia terpaksa keputusan dia akan berubah-ubah. Keputusan dia akan berpusing-pusing. Keputusan dia akan berubah-ubah. Keputusan dia akan bertukar-tukar. Keputusan dia akan mengikut kehendak orang-orang yang dia perlukan sokongan. Inilah jadi dia. Tuan-tuan, saya cakap ni ikhlas ni. Ni bukan soal pasal Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri. Saya tak ada masalah itu 20 tahun lah. Daripada reformasi dan sampai hari ni. InsyaAllah lah. Bukan soal tu. Ni saya nak beritahu kita ni hari ni berhadapan dengan pandemik, hidup dan mati kita, dan kita ada kerajaan yang kawan-kawan saya sebut tadi, scheme of things, yang menjadi asas pada kerajaan kita pada hari ini. Maka sebab tu keputusan dia bertukar-tukar, keputusan dia berubah-ubah, keputusan dia terpaksa mengikut selera ataupun kehendak pihak-pihak yang memberikan sokongan kepada dia. Ini dia hasil dia. Inilah dia, tuan-tuan. Bangsa dia rakyat, frontliners, tuan-tuan, polis yang duduk pergi jaga roadblock, pergi jaga roadblock. Tuan-tuan bayangkan frontliners kita, polis di Raja Malaysia yang menjaga roadblock daripada bermulanya PKP, mangsa kepada
Tidak konsistennya, berubah-ubahnya SOP, rakyat pun dah tak tahu nak rujuk kepada siapa dan kepada siapa nak dirujuk SOP. Mana yang dipakai? Ni kawan-kawan kita Polis Raja Malaysia yang pagi, petang, siang, malam duduk setia. Patuh je, ikut je kan. Rela anggota tentera kita ni, frontliners. Belum kira petugas kesihatan lagi, KKM kita ni. Kan, tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan. Macam mana rakyat tak marah? Kamu dah umum total lockdown. Umum total lockdown. Okeylah, kita terimalah. Satu keputusan telah dibuat. Total lockdown. Kita terimalah. Kita terima. Tapi, ada pula sektor lagi yang dibuka. 100,000 syarikat yang diluluskan. Ini Perdana Menteri. Perdana Menteri buat apa? Perdana Menteri, ya kan? Ikut kan? Kerana apa? Sebab tu saya sebut tuan-tuan. Ini adalah punca kita yang kita hadapi hari ini. Inilah punca. Kerajaan yang lemah. No leadership. Sebab tu tuan-tuan, akhirnya nak menjawab apa, ke mana kita kan? Saya serahlah balik. Serahlah balik kepada mandat. Serahlah balik kepada orang yang bermandat. Serahlah balik kepada mereka yang diberi mandat. Serahkan balik. Muhyiddin Yassin kalau dah tahu kamu duduk di situ kerana kamu menawarkan jawatan itu dan ini dan sebagainya, tak ada asas mandat sekali, langsung tak ada asas mandat rakyat, kamu serahlah balik. Kita ada perlembagaan, kita ada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di Thailand, bila kerajaan dia lambat, kita pun baca, tuan-tuan boleh baca dalam internet semua, keluar. Bila kerajaan dia slow, kerajaan Prayut slow dalam program vaksinasi, tu adik atau kakak kepada King, Raja Thailand, bypass kerajaan menteri dia, bypass birokrasi itu, dia bawa masuk. Dia arahkan satu institusi yang dinaungi dia untuk bawa masuk vaksin lain. Untuk mengendurkan kegelisahan rakyat tentang vaksin. Jadi kita mohon, kita tahu rakyat raja payung negara, kita minta mudah-mudahan negara kita ada perlembagaan. Tuan-tuan, ini bukan soal Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri atau tidak. Ini bukan soal siapa-siapa jadi Perdana Menteri. Ini soal hidup dan mati kita. Ini soal hidup mati kita. Kita tak bicara lagi soal post-Covid ni. Kita tak bicara lagi soal pasca Covid. Ini kita baru tengah struggle. Itu hari lockdown, buka, lockdown balik. Ni lockdown 3 suku. Ni tak tahulah ni. Saya cakap, tuan-tuan pun semua tahu. Kecepatan program vaksinasi itu adalah faktor utama untuk pemulihan ekonomi. Tuan-tuan. Bila kita nak pulih ni? Berapa ramai lagi hari ni kita nak bercakap ni, saya bercakap ni. Hari ni, dulu mungkin kita boleh tahu di sana, di kawasan sana banyak orang susah. Hari ni kita tak tahu. Jiran sebelah rumah kita pun kita belum tahu. Entah-entah kereta dia berapa bulan tak bayar. Entah-entah banyak dia berhutang dengan bank, yuran pinjaman kereta, pinjaman rumah, pinjaman peribadi. Hari ni bila dibuat total lockdown, bila rakyat minta moratorium, apa jawapan menteri? Menteri yang tidak dipilih oleh rakyat. Itu senator. Dia kata kerajaan tak ada kuasa untuk memaksa bank. Kau tu buat apa kau buat darurat ni? Kalau kau tak ada kuasa, buat apa kau buat darurat ni? Buat apa kau buat darurat? Okeylah. Baik, John. Baik, hadirin dan hadirat yang mengikuti live kita pada malam ini, begitulah tadi seperti mana yang telah dikupas oleh setiap ahli panel kita. Apa yang boleh saya simpulkan adalah kerajaan hari ini adalah kerajaan bobrok, kerajaan yang tak guna, kerajaan yang tak boleh nak memimpin kita semua, kerajaan yang akhirnya membawa kita kepada kesusahan yang semakin teruk, seperti mana yang dikupas oleh ahli-ahli panel lain. Baik,
Saya tinggalkan anda dengan persoalan ini. Semoga kita bertemu lagi di masa akan datang. InsyaAllah, kekal setia dengan Facebook page Syed Badli Shah dan semua Facebook yang berada di bawah naungan Parti Keadilan Rakyat dan Pakatan Harapan. Ingat, kita tolak kerajaan tebuk atap apabila tiba masanya. Saya mewakili seluruh ahli panel pada malam ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada kerajaan Azmin Ali dan kerajaan tebuk atap. Saya sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, Ingat, subscribe,